Bahawa apa yang saya buat sebelum ini, baik saya sebagai CDM, sebagai Presiden BM, bahawa saya mengenengahkan satu pembaharuan kepada institusi itu sendiri, ya, dengan meletakkan pendekatan baru dari segi urus takbir, dengan membawa profesional. Contohnya saya bawa Michelle Chai sebagai COO. Saya menentukan bahawa ada pemisahan di antara pembuat dasar dengan pengurusan, dan banyak lagi perkara-perkara yang saya sebelum ini dapat pengalaman itu, dan saya sebagai badan paling tinggi saya telah menitik beratkan perkara-perkara pembaruan tersebut. Kerana bagi saya satu-satu badan sukan itu perlu dilihat sebagai lebih kepada perubahan dari segi institutional reform daripada individual centric. Kita tak nak hanya sebab badan itu dikenali oleh individu-individu tertentu bahawa pembaruan itu hanya bertumpu kepada individu tersebut. Saya mahu pasukan saya, pembangunan saya institusi itu dilakukan supaya bila kita satu hari nanti saya akan meninggalkan satu legasi, institusi itu akan kekal evolve ataupun berubah mengikut peredaran zaman. Itu cabaran-cabarannya. Mungkin setback ataupun perkara-perkara yang mungkin mengecewakan, contohnya kita dah berhadapan dengan Olimpik yang sepatutnya berada pada tahun ini, tetapi kerana ancaman COVID contohnya, kita berhadapan dengan keadaan yang begitu unprecedented, yang tidak pernah dalam 100 tahun perkara itu berlaku masa saya pula tu. Dan ketika itu tentu saja kita merasakan kecewa. Kalau kita tengok semua program-program sukan dibatalkan, kita punya perancangan terhadap Road to Olympic, Road to Tokyo terbantut, ya. Dan ketika itu suasana begitu orang kata very uncertain ataupun tidak pasti, dan kita terpaksa engage dengan IOC sama ada Tokyo itu akan diteruskan tidak. So ini adalah merupakan perkara-perkara yang saya rasa tidak pernah dilalui oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan yang kedua ialah bila COVID ini melibatkan persatuan-persatuan sukan mempunyai krisis kewangan yang teruk. Dan sebab itu saya merupakan yang mula-mula sekali menubuhkan tabung COVID 300,000 yang untuk kita berikan kepada ahli-ahli gabungan supaya sedikit sebanyak boleh meringankan beban mereka untuk menghadapi ancaman krisis yang baru ini. Target kita ialah untuk mendapat lebih daripada 30 orang atlet. Setakat ini kita ada 12, dan kita rasa bahawa sekiranya proses kelayakan ini dimulakan semula, kita yakin kita akan dapat lebih ramai lagi atlet. Kerana kalau kita tengok setakat ini daripada statistik daripada IOC, hanya 50% daripada atlet-atlet yang sepatutnya layak di Olimpik yang baru layak. So ada 50% lagi. Dan kita yakin kalau kita berasaskan kepada statistik tersebut, kita akan kalau 12 kali 2 pun dah 24, ya. Dan saya yakin bahawa kita akan dapat memenuhi target tersebut. Pertama sekali ialah apa yang berlaku ini merupakan sesuatu yang universal, ya. Krisis pandemik ini bukan saja terlibat dengan atlet Malaysia, tetapi dia terlibat dengan seluruh dunia. Itu pertama. Yang kedua, kita juga beranggapan bahawa di atas kejayaan kerajaan kita dalam to flatten the curve ataupun mengurangkan ancaman COVID ini, menyebabkan kita berada di barisan hadapan untuk memulakan latihan kita dan untuk bersiap sedia terhadap Olimpik pada tahun depan. Kita tengok bagaimana sistematiknya pembukaan sektor sukan kita, ya. Bermula daripada RTT, ya,
Kemudian pembukaan kepada sukan-sukan lain, dan kalau kita tengok hari ini bola pun dah bermula. That is contact sports, ya. So saya memandang bahawa ini merupakan satu yang seharusnya kita mengambil peluang terhadap orang kata keadaan advantage yang kita ada. Sedangkan negara-negara lain, terutamanya even negara-negara besar seperti US, berada dalam kekalutan dan keadaan yang tidak menentu. Negara-negara Europe, UK, kuasa-kuasa besar. Dan saya beranggapan bahawa kita mesti memandang benda ini dengan sudut yang sangat positif, dan saya mahu atlet-atlet, pegawai-pegawai kita mempunyai iltizam ataupun kekuatan semangat baru dan menentukan bahawa dia boleh kita boleh meletakkan lebih ramai atlet-atlet kita dan membuat persiapan yang secukupnya untuk kita memulakan proses kelayakan yang kemungkinan besar akan bermula hujung tahun ataupun awal tahun depan. Kalau kita ikut keadaan sekarang dengan ada 12, kita tak masuk badminton lagi. Okey. So badminton kita ada 5 orang kata jabatan. So kalau kata kita single 1 Rizija, kalau kita boleh buat double 2, so 4. Kita ada single lelaki, 5 perempuan, double 7, campur lagi 4 lagi. So maksudnya kita boleh dalam lagi 12 lah untuk kita menghantar. So 12 campur 12 adalah 24. Dan kita berharap bahawa sukan-sukan lain boleh menambah kepada kelayakan tersebut. Dan insya-Allah kita akan sampai peringkat 30 itulah. Saya merasakan bahawa Chong Wei punya perjalanan itu adalah ibarat perjuangan yang belum selesai. Sebab itu atas dasar itu saya telah mencadangkan dan melantik Datuk Wira Lee Chong Wei sebagai Chef de Mission. Kalau impiannya sebagai atlet itu tidak kesampaian, 3 silver, namun mungkin sebagai atlet, sebagai CDM, beliau mampu merealisasikan perkara tersebut. Kerana bila saya rapat dengan Chong Wei, saya katakan kepada Chong Wei, mungkin ini adalah masanya untuk you belajar tentang pengurusan. Kalau dulu you atlet, sekarang you nak belajar pasal pengurusan. Itu satu. Kedua, bila kita kata perjuangan belum selesai, tentu saja sekali lagi saya nak katakan bahawa sebagai Presiden Olimpik, inilah juga tekanan yang orang kata bukan diberikan kepada saya dengan tim saya, ialah untuk kita mencari the elusive gold medal yang masih kita tidak capai, sedangkan negara seperti Singapura pun dah capai. Namun saya beranggapan dengan hikmah, kalau dulu mungkin the potency of the goal hanya terletak pada tangan Azizul dan mungkin kita punya diver, ya. Tapi hari ini dengan penangguhan ini ia membuka ruang kepada sukan-sukan lain. Contohnya badminton, dengan adanya pemain-pemain muda yang sedang meningkat, dan kita beranggapan juga kepada sukan-sukan lain, contohnya pelayaran, contohnya sukan mungkin karate, kan, untuk mereka memulakan proses kelayakan ini dengan semangat baru, supaya kita dapat lebih ramai lagi mereka-mereka yang mendapat medal. Kerana contohnya bila kita di Rio pun, kita tak pernah agak kita akan dapat silver ataupun begitu banyak silver, ya, ataupun perak yang datangnya daripada badminton dan juga terjun, ya. So perkara yang sama kita harapkan boleh berlaku, kerana masa akan menentukan. Kita ada masa 1 tahun lagi untuk kita pergi ke Julai tahun depan. Dan saya beranggapan bahawa semua, kerana cita-cita kita nak dapat elusive gold medal ni bukan cita-cita saya saja, ia semua rakyat Malaysia.
Kita kalau boleh, apa pun yang berlaku, that one gold medal tu bisa kita capai. Kerana itu adalah pride kita. Dan kita pun nak orang kata break the duck supaya kita dapatkan gold medal itu dan sukan kita berada dalam platform ataupun tahap yang lain. Dan saya yakin dengan doa, dengan semangat, dengan motivasi semua yang ada dalam sukan ni, kita mampu merealisasikan impian tersebut. Kita usah orang kata dibuai mimpi kegemilangan masa lampau. Kita menang Piala Thomas 3 kali masa tahun 1950, 1960. Dan kemudian tahun 1960 lebih dan akhir sekali 1952 yang bila kita jadi host. Dan in between, kalau kita tengok Piala Thomas, sebelum tu tak ada China, tak ada Indonesia. Dia orang datang kemudian, ya, contohnya. Landscape dah berubah. Pendekatan kita mesti berubah. Bukan zaman dulu nasib-nasib keluar pemain, kita boleh menang. Hari ini kita bukan ada berhadapan dengan negara-negara tradisi yang kuat, tetapi negara-negara membangun dalam badminton. Contohnya India, Thailand, Chinese Taipei, ya. Dan kita harus mengubah pemikiran kita daripada rebung dia, daripada junior dia sampai ke atas. Ya. Tentu saja bila saya jadi presiden, dia ada 3-4 soalan yang kena saya jawab. Orang akan tanya, saya pergi mana-mana orang tanya, Datuk, bila nak dapat Thomas Cup? Satu. Kedua, siapa pengganti Chong Wei? Okey. Ketiga, bila nak dapat gold medal Olimpik? Keempat, bila nak dapat world champion? So maksudnya, the past 20 years, kita tak berjaya langsung benda ni. So saya harus membuat semua perubahan untuk menentukan kita jangan terbuai dengan nostalgia kegemilangan masa lampau. Kerana dulu, persaingan tu tak hebat. Dulu, kita tidak berasaskan kepada teknologi dan sport science yang terkini. Ya? Dulu, only skill and talent enough. Hari ni, kita memang banyak skill and talent. But whether mentally and physically strong, whether we embrace the right budaya, maksudnya contohnya pemain kita dengan pemain Indonesia lah. Adakah mereka patriotic as pemain Indonesia? Masuk je nampak bendera, masuk hantu. Kan? Because why? Kena bergerak daripada junior lagi. Macam mana semangat patriotisme dia? Semangat juang dia? Malaysia fighting spirit mana? Buat dekat Malaysia lagi takut, lagi senang kalah. Kan contohnya. Kedua, mental dengan physical. First set slow, baca lambat, kalah. Second set menang. Lepas pandai baca, menang. Third set mental physical tak kuat. Leading 20-18 pun boleh kalah. So kita dah tahu masalah ni. Sebab tu my investment is on personality, character yang betul-betul patriotic. Itu saya akan. Walaupun you tak pandai lagi sekarang ni, we will train you. Tapi jangan you train orang yang hanya pandai main badminton tapi tak ada semangat patriotisme, tak ada semangat juang, tak ada sanggup orang kata bekerja kuat macam Chong Wei dulu, disiplin tinggi, yang semua nak shortcut, itu saya tak layan. Because why? Kita ada ramai talent, but membezakan talent dengan world beater tu lain. Itulah cabaran kita. Okey, kalau you tengok baru-baru ni saya melontarkan bahawa kita kena revisit ataupun tengok balik contohnya pendekatan kita terhadap sukma, pendekatan kita terhadap podium, ya. Kerana kita harus melihat certain sukan kita ada dekat mana dan ke mana kita nak pergi. Contohnya gimnastik lah. Kalau kita Commonwealth Game sukan C top. Tak, cuba kita pergi ke sukan Asia. Sama juga dengan olahraga ni. Tapi bagaimanakah the whole process daripada bawah sampai ke atas ni kita nak betulkan supaya you banner ni untuk world champion. You bukan banner dia untuk SEA Games champion. Kan? Proses ni
Ini melibatkan right daripada you punya TID sampai peringkat tertinggi. Sebab tu saya kata SOKMA, contohnya mengapa saya katakan SOKMA. 30 tahun dulu SOKMA diwujudkan. Pertama, untuk membina infrastruktur. Dulu memang tak ada stadium sebesar. Okey, you letak stadium. Kedua, untuk membantu atlet-atlet muda. Ya. Yang ketiga ialah untuk mewujudkan persatuan-persatuan sukan. Ya. Sekarang dah berubah. Kalau you tengok sukan yang dulu kita fokus pun sukan hari ni, sukan macam-macam sukan ada. E-sports, tag ball, dekat Olimpik pun dah ada surfing, ada break dance, kan? So kita tak boleh beranggapan apa yang berlaku 30 tahun dulu sama dengan apa yang berlaku sekarang. Cabaran dah berubah, ya. Dan cabaran itu menuntut kita pergi balik daripada proses kita melahirkan, mengenal pasti atlet-atlet tu sampai ke peringkat. Itu satu. Kedua, scientific dengan teknologi. Ya. Okay, you look at GB, Great Britain. Macam mana dia top dalam basikal. Dia tengok hari ni bahawa Malaysia nak ikut basikal, baju, kan? Macam mana. You see, I always say this, increase kita ni, contohnya pentadbir-pentadbir sukan, ialah apa perlu kita buat. Kita harus menunjukkan satu pengurusan yang bertaraf dunia supaya kita boleh menentukan atlet-atlet kita ni, kita reduce problem dia, kita reduce proses dia, kita increase dia punya marginal gain. Kadang-kadang kita nampak macam tak fikir bahawa pengurusan tu penting, tapi pengurusan tu yang mengurangkan 2-3 saat. Pengurusan tu yang akan menyebabkan atlet kita mental dia kuat, physical dia kuat, you know. So perkara-perkara ni saya rasa the whole system mesti kita melihat, bukan saja di peringkat elite, tapi di peringkat mula-mula pucuk tu datang. Ya, mungkin SOKMA kita patutnya menang Sukan C punya level dah. Dia punya masa. So bila dia masuk dekat Sukan C, dia dah Asia punya. You know what I mean? So swimming since Nurul Huda punya time. Mana? Kan? So kita tak boleh ikut. Contohnya bila kita marah Filipina, ada 56 sukan, hore-hore semua sukan ada. Kadang bila kita buat SOKMA pun kita nak buat benda sama. Sebab nak bagi state tu banyak gold medal. Kan? So adakah kita objektif? So kita harus melihat perkara ini dengan objektif. Nak menentukan bahawa proses-proses yang berlaku tu adalah proses-proses yang semua negara dah buat. Cuma kita kadang-kadang nak shortcut. Tak boleh. There's no shortcut in achievement, in success.